Okey, sambung. Sahabat, sebelum pejamkan mata, pejamkan juga pada semua kesedihan, kelukaan dan kesempitan. Beranilah untuk hadapi hari esok dengan satu harapan dan perubahan. Jangan berlama meratapi takdir Allah untuk hari ini. Cepatlah bangkit semula. Ada takdirnya yang lebih indah di hadapan sana. Masa ni saya tulis di FB ni sebenarnya diri saya sendiri, tuju pada diri saya. Masa tu ada perkara yang sangat menyesakkan dada, yang sangat sedih, menangis bersungguh-sungguh. Kemudian saya tulis kebanyakannya di FB tu adalah untuk diri saya. Kemudian saya kata, malam tu nak tidur, ya Allah, aku ni nak pejamkan mata, aku nak pejamkan juga pada kesedihan hari ini, ujian yang berat pada hari ini. Dan saya nak hadapi hari esok dengan berani, sebab hari esok adalah permulaan yang baru, hari yang baru, peluang yang baru Allah akan berikan. Lepas tu saya tulis di situ, jangan berlama meratapi takdir Allah untuk hari ini. Jangan kita heret takdir Allah hari ini sampai esok, sampai lusa, sampai berapa minggu. Cepatlah kita bangkit. Ada takdirnya yang lebih indah di hadapan sana. Masya Allah. Sedarlah, setiap tindakan yang baik walau sekecil apapun tetap akan memberi kesan besar kepada perubahan. Mungkin bermula dengan membaca satu muka surat Al-Quran beserta terjemahan. Urusan selepas itu akan tenang dan tersusun, insya Allah. Muslimat, ibu-ibu wanita solehah, perhiasan terindah bidadari di jannah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, Masya Allah, jangan pelekehkan walau sekecil apapun perubahan kecil. Setiap perubahan kecil akan memberi impak yang besar. Contohnya kita nak membiasakan bermula subuh esok nak sedekah subuh. Lepas tu kita mula masuk RM2. Ataupun kita nampak orang tu masuk RM1. Jangan pelekehkan. Ia jauh lebih baik pada orang yang tak sediakan tabung subuh. Dia lebih baik pada orang yang tak pernah bersedekah. Walaupun kita nampak RM1, RM2, tapi ia tetap memberikan perubahan yang besar, insya-Allah. Allahu Akbar. Okey. Walaupun bermula hari tu dia mulakan selawat 10 kali. Saya nak istiqamah selawat lah. Berapa kali? 10 kali. Ya Allah, 10 kali. Buatlah 100 kali. Kita kata kan. Mungkin kita 100 kali. Tapi kalau ada ujub, rasa kagum dengan 100 kali kita tu, rasa ujub dengan 1000 kali tu, tiba-tiba berjalan rasa tak pijak bumi. Sebab kita kan habiskan 1000 kali setiap hari ni. Tapi kalau ada sum'ah, suka dipuji bila orang kata ya Allah dia 1000 kali tu, nak orang tahu sum'ah ini penyakit apa. Dia buat satu amalan, dia nak dipuji. Bagaimana riak itu, dia buat amalan kerana manusia. Maksudnya kalau dia di rumah dia tak solat sunat, bila datang masjid baru solat sunat. Itu ciri-ciri tanda-tanda riak. Berhati-hati. Bila dia seorang-seorang dia tak sedekah, bila khalayak ramai dia bersedekah. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Bila dekat rumah tak ada zikir-zikir baca Quran tu, bila dekat masjid barulah zikir baca Quran. Bukan saya peli orang lain, saya cakap diri saya sendiri. Kadang-kadang kita bila hadapan orang baru kuat untuk ibadah. Jadi kita kena tanya pada diri, kenapa aku bila bersoalan di rumah tak kuat nak baca Quran, tak kuat nak duduk habiskan zikir Fatimah 33 kali, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, tak kuat nak doa lama-lama. Tapi bila di masjid, di khalayak ramai aku kuat. Kenapa? Memanglah jawapan pertama mungkin sebab suasana. Di masjid ada imam, suasananya memang betul. Tetapi kita tak boleh senang hati dengan diri kita yang demikian. Sebab bimbang sebenarnya kita ada masalah riak, iaitu membuat satu amalan kerana mengharapkan pandangan manusia, pujian manusia. Jadi kena perbaiki supaya sama juga ketika sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sum'ah ni penyakit apa? Dia asal perkataan sami'ah, iaitu dengar. Sum'ah ini penyakit telinga, tapi penyakit hati juga, tapi datang daripada telinga. Kalau riak datang daripada pandangan mata. Betul tak? Ujub sorang-sorang diri je, hati kita je rasa bagus, rasa baik, rasa solehah. Sebab itu Aisyah bila ditanya siapakah orang yang baik, orang yang baik itu yang tidak pernah rasa dirinya baik. Lepas tu ditanya siapa pula orang yang jahat ataupun orang yang buruk? Orang yang merasakan dirinya baik. Sebab orang yang rasa baik, dia tak akan ubah diri dia dah. Dia rasa dia dah bagus. Tapi kalau kita rasa kita ni selalu berdosa, belum jadi isteri yang baik, belum jadi wanita yang soleh, kita sentiasa nak perbaiki diri. Masya Allah. Jadi saya sebut apa tadi? Penyakit sum'ah. Izinkan saya, sebenarnya dah rasa menggeletar, lapar. Tadi kan waktu rehat tu kan main lagi, nak sign buku kan. Sebenarnya excited jumpa ibu-ibu sekalian.
penuhi harapan. Lepas tu bila saya kalau dah lapar dia jadi menggigil, macam hypo gitu. Sebab ceramah ni Ustazah Muzayanah tahulah, ceramah sebenarnya dia makan tenaga yang banyak. Sebab kita bukan guna suara, tenaga, tapi tenaga paling banyak. Saya pernah jumpa seorang doktor pakar buah pinggang, dia pakai buah pinggang. Dia kata kenapa Ustazah mudah hypo, tapi nak bercakap lagi kan, minum dulu. Bismillah. Nak habis. Okey, Husna, Aminah, bateri telefon dah nak habis. Kan tenganga orang dekat live. Okey, insya-Allah Husna datang menyelamat. Penyelamat datang. Subhanallah, dengan izin Allah. Okey. Terima kasih ya bagi tahu. Sebab kalau dia terhenti, dia kira terputus terus, apa kita sambung balik. 1.3K sedang tengok serentak. Walaupun di hadapan kita ada dalam 40,000 ni. Subhanallah, termasuk yang tak datang. Okey, Dek. InsyaAllah cepat. Tu. Saya pula berdebar. Okey. Okey, bawa bertenang. Mana power bank? Power bank kat situ. Tenang je, Husna. Tu dia. Okey, power bank tukar. Tapi Ustazah rasa wire tu tak kuat mana? Warna biru ni. Okey, insya-Allah. Ya, tak apa Mak Teh. Mak Teh bagi tawaran Ustazah nak kuih. Macam mana nak ceramah makan kuih kan? Masya-Allah. Hebatlah tu kalau makan kuih live pula tu kan. Dia khalayak ramai. Tak apa, boleh bertahan. Sebenarnya air manis. Saya pernah tanya, doktor ni pakai buah pinggang, saya rujuk sebab saya ada masalah yang berkaitan. Masa tu saya tanya, kenapa ya doktor saya mudah bila ceramah mari gigil, hypo. Kan rasa macam berpeluh, gigil. Kepala pun dah rasa macam nak pitam. Dia kata gula yang kita makan, yang kita minum, yang kita dapat daripada makanan dan sebagainya. Okey. Paling banyak gula yang kita dapat daripada sumber-sumber gula putih, gula yang dalam makanan tu, aktiviti yang paling banyak memerlukan gula tersebut, yang paling banyak akan ambil adalah aktiviti otak. Antaranya penceramah memerlukan otak. Sebab itu dia akan jadi cepat lapar. Kalau dia tak dapat, dia akan jadi menggigil. Sebab itu dia kata saya standby je air manis. Sebab tu PA saya selalu pesan sediakan air manis. Itu yang dia orang sediakan ni. Sebab air dia kata paling ringkas air manis. Tak apa ya. Sebab lain tak ada. Okey, tak apa tu kan. Semua ada jangka hayat, termasuklah live ni. Okey, subhanallah. Jadi mungkin itu jawapan pada Ustazah Muzayanah juga. Kan kalau kita mengajar, kita guna all out. Dan sebenarnya yang paling banyak adalah otak. Nak cepat. Dan bila kita tak tahu proses apa berlaku pada otak kita, untuk sambung-sambung tak adalah berhenti. Nak cakap apa lagi ya. Kita memaksa dan kita gunakan secara optimum, itu jadi mudah lapar, menggigil dan sebagainya. Masya Allah. Okey, nak sambung ke ada tergantung? Terus berhenti. Tak apa, dah minum air. Okey. Bismillah. Betul. Terima kasih Hajah. Hajah sayang saya pun sayang Hajah. Gambar ada 3 dia kata dengan saya. Masya Allah. Okey, insya-Allah boleh lagi. Kalau saya rasa betul-betul tak dapat, saya akan berhenti. Sebab sebenarnya memang alhamdulillah boleh cover. Bila minum air manis tu boleh cover dalam tempoh yang sekejap. Tapi kena pergi makan jugalah lepas ni. Okey, insya-Allah sekarang kita renungi hadis di bawah ni. Sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Ni baru kita baca, saya baca, ibu-ibu ikut. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalihha la aqulu
Alif lam mim harfun. Walakin. Alifun harfun. Walamun harfun. Wa mimun harfun. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka untuknya diberi satu kebaikan, satu hasanah sebagai ganjaran bagi huruf itu, dan satu hasanah adalah sama dengan 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Muslimat sekalian, cuba kira ada berapa huruf pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kira sekarang. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Berapa? 19 kali 10 190. Tu ada orang yang baca Al-Quran Bismillah, sadaqallahul azim. Ada baca pendek, dia rasa dah banyak dah tu. Masya Allah. Baca alif lam mim, sadaqallahul azim. Okey, Nabi sebut membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka untuknya diberi satu hasanah sebagai ganjaran bagi huruf itu, dan satu hasanah adalah sama dengan 10 pahala. Kalau ibu-ibu rajin, balik ni cuba sekali kira berapa huruf satu muka surah Al-Quran. Jangan pilih surah pendek, surah tu potong kira. Mungkin keluar berapa ratus, wallah alam, kali 10. Betapa banyaknya pahala lidah yang boleh dibuat oleh lidah. Baca pula 5 muka surat, baca satu juzuk, subhanallah. Kalau kira tu kan, gigih kira kali pula. Ya Allah, banyaknya pahala lidah bila buat pahala banyak. Anggota paling banyak boleh mengumpul pahala lidah. Tetapi anggota yang sama boleh memadamkan pahala lidah juga. Subhanallah.